mari kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, dengan pertolongannya dapat kita berada di dalam masjid yang mulia ini bagi mengabadikan masa yang ada pada kita antara maghrib dengan isyak, supaya kita memperingati antara satu sama lain. Kita baca kitab yang ada di hadapan kita ini, mudah-mudahan kita dapat panduan untuk meneruskan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita benar-benar menjadi hamba-hambanya yang diterima oleh Allah perhambaan kita. Mudah-mudahan dengan itu selamat kita dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kita minta selamat dalam kehidupan di akhirat kelak. Baik tuan-tuan dan puan, malam ini kita sambung lagi pembacaan kita bab amar ma'ruf nahi munkar. Kalau yang Rumi buka muka surat 266. Yang Jawi entah, saya tak ada bawa Jawi, saya bawa yang Rumi. Berapa Jawi? 294. Jawi, Rumi 266. Tajuknya amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Bab ayat Quran menyebut wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di kalangan kamu sebahagian dari kamu, minkum. Tidak, Allah tak sebut minkum, Allah sebut kuntum. Ini dah wal takum minkum. Maka diwajibkan sebahagian daripada kamu, sebahagian daripada umat. Wal takum minkum ummatun, ya, sebahagian daripada umat yad'una ilal khair, yang menyeru ke atas kebaikan, yang menjadi contoh, jadi tauladan kepada masyarakat. Ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, itulah dia orang-orang yang dapat keuntungan, kata Allah Taala. Jadi itu dalil yang menyatakan bahawa amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu kumpulan yang melaksanakannya, maka yang lain tak adalah berdosa. Ya. Seperti fardu kifayah. Bukan seorang buat yang lain tak payah, kan? Ada satu golongan yang melaksanakannya, maka yang lain itu tidaklah dia berdosa. Tapi tak dapatlah pahala, tak nak buat. Kerana jihad ni dia bukan satu pilihan. Jihad is not an option, it is an obligation. Faham ke mana? Satu ada ngaji seorang putih tak? Jihad tu bukan pilihan, ia adalah satu tanggungjawab. Kalau nak lepas dari seksa yang amat dahsyat, seksa yang amat pedih, Allah firman dalam Quran apa? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang amat pedih? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Kata, kalau tak, apa dah? Jawabnya dia jawab. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjuang di jalan Allah. Perjuangan yang dituntut itu diantaranya ialah amar ma'ruf nahi munkar. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi berjihad tu fardu ain. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar fardu kifayah. Kalau nak lepas dari azab yang pedih. Itu sebab setengah ulama mengatakan fardu ain, tapi kebanyakan ulama mengatakan fardu kifayah. Baik, itu dia. Amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah. Kemudian dari itu bahawasanya menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat itu adalah satu kewajipan, fardu kifayah.
apabila sebahagian dari kaum muslimin menjalankan tugas ini, gugurlah dosa dari yang lain-lain. Kita ada tak kumpulan yang menyeru kewajiban mencegah kemungkaran? Ada. Kalau ada, gugurlah dosa yang lain. Orang yang menjalankan tugas itu akan memperolehi pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Apa Allah pahala nak bagi Allah Ta'ala? Bagi orang yang berjihad, berjuang jalan Allah ni, apa pahalanya? Yang pertama, yaghfir lakum dzunubakum. Apa artinya? Apa artinya? Diampunkan segala dosa-dosa kamu. Tidak ke tak ada dosa diampun? Tidak ke tak ada dosa diampun? Tidak. Siapa tak ada dosa diampun angkat tangan? Atau siapa yang tak berdosa angkat tangannya? Ini saya nak tengok benar mana kopi orang. Nak angkat gambar. Nak masuk dalam Facebook. Orang ini tiada dosa. Nak tulis apa tu? Ada kamera ni tak? Ya, semua kita ni berdosa. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran, dia di antaranya diampunkan dosa-dosa. Apabila dosa dah terampun, ke mana perginya? Dosa dah terampun, ke mana perginya? Masuk syurga lah. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ya. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang lebih baik daripada sebelumnya, yang bernama syurga Al-Adn. Al-Adni, atau syurga Adnin. Syurga yang kekal, segala-galanya kekal, nikmatnya kekal dan sebagainya. Zalikal fawzul azim. Itulah kejayaan bagi kamu yang amat agung, amat besar. Kejayaan yang besar bila dapat masuk syurga. Dan sebagainya. Itulah dah fadilat orang yang berjuang di jalan Allah. Di antaranya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dapat memperolehi pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Tetapi jika semua kaum muslimin mengabaikan tugas itu, kalau siapa pun tak nak berjuang, seorang pun tak siap nak menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran, maka dosanya akan menimpa setiap orang yang mengetahui hukum-hukumnya. Semua berdosa berlaku. Tuan-tuan semua berdosa, puan-puan pun berdosa, saya pun berdosa. Habis semua berdosa. Ya. Apabila mungkar itu berlaku di hadapan matanya, depan-depan mata berlaku mungkar, kita tak buat apa-apa, sedangkan ia tidak mengubahnya dengan tangan atau lisan ataupun padahal dia berkuasa. Dia berkuasa untuk mengubahnya tapi saja tak nak. Anaknya berjalan tak bertudung, berkuasa tak dia melarang anak untuk keluar tak bertudung. Berkuasa tapi saja nerongin aja dia. Ya. Kita ingat dia sabar, itu sabar kan? Kenapa kamu biarkan dia keluar rumah tak tudung? Sabar lah. Dia doktor, dia bagi aku 400 bulan. Kalau aku tengok dia lepas 400 bulan aku kata. Itu orang sabar ke tu? Orang sabar kan? Orang apa? Orang apa kalau? Orang dayus. Di pintu syurga tu ada ditulis tu, anti haram katanya. Syurga tu anti pasal jannah. Jannah tu muannas ya. Anti haram. Dia nisbah kepada perkataan perempuan. Alat duyus. Kamu ni diharamkan ke atas orang-orang dayus tu. Tak boleh masuk kamu. Itu syurga tu. Jadi orang dayus tu tak dapat masuk syurga. Jadi kita jagalah orang-orang yang di bawah jagaan kita. Kalau anak kita tak sembahyang, berkuasa tak kita mengubahnya? Berkuasa, kita ada berkuasa ya, dan sebagainya. Jadi berdosa tu. Sedangkan ia tiada mengubahnya dengan tangan ataupun dengan lisan. Dengan tangan dan kekuasaan dia, paling kurangnya dia kabur. Dengan lisan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa nampak satu kemungkaran, hendaklah diubahnya dengan tangannya, dengan kuasa yang ada padanya.
Dia bapa takkan tak ada kuasa menegur anaknya. Dia bos takkan tak ada kuasa menegur pekerjanya. Dia ketua jabatan takkan tak ada kuasa menegur orang bawahnya. Tak boleh ubah dengan kuasa. Mungkin dia melanggar hak asasi manusia. Dia memperjuangkan hak asasi manusia dia. Tak boleh dengan kuasa. Nak buat tindakan disiplin tak boleh. Sekurang-kurangnya tegur. Tegur dengan lidah. Itu pun tak lalu. Karena kadang-kadang yang buat maksiat tu bos. Lagi payah nak negur lah. Tengok bos baru balik. Lalu lepas main tenis pakai seluar pendek je. Lalu negur. Tak lalu katakan. Bos sampai hang ni. Pakai seluar pendek ni. Tak tahu ke dosa tu. Tak ada nutup aurat. Terjelur aja lutut keluar tu. Lutut dah tua pula tu keluar juga. Tak lalu negurnya. Kadang tak lalu juga. Saya pun tak boleh lalu. Jadi sekurang-kurangnya dengan hati. Tegur dalam hati. Jangan nyerongin aja nengoknya. Jangan senyum aja nengoknya. Itulah dia selemah-lemah iman, kata Nabi ya. Jadi bila nampak maksiat kena tegur. Baik, kemudian diteruskan oleh pengarang kitab tadi, bagaimana mengubah mungkar. Macam mana nak mengubah mungkar? Macam mana nak yughayyiruhu biyadihi itu. Macam mana nak mengubah dengan tangan kamu? Atau kalau tak boleh dengan lisan, kalau tak boleh dengan hati. Ya. Macam mana nak mengubahnya dengan mungkar itu? Apabila sesuatu mungkar atau perkara yang salah berlaku di hadapan mata anda, mula-mula hendaklah anda menunjukkan kesalahan itu dan melarang orang yang melakukannya dengan lemah lembut. Negur tu biar dengan lemah lembut ya. Kalau tidak marahnya. Saya pernah kena marah. Aku jadi cikgu dulu. Tahu? Kena marah. Ada 2 orang. Tak nak saya ngaburkan apa kerja dia. Kadang tak cari dia pula kan. Siapa orang. Tak nak bertolong. Datang ke sekolah tak bertolong. Saya tegur dia. Kenapa kau minta tolong? Oh marahnya. Dia cakap. Bapa kami pun tak pernah negur kami. Cikgu pun pandai-pandai. Kata masa itu bukan ada hikmah pun. Negur-negur begitu pun je. Main-main lantak aja. Esok kau masuk neraka lah kata saya. Aku jawab dia, lantak untuk masuk neraka. Lantak untuk masuk neraka katanya. Ada lagi orang tu tak mati lagi, 2 orang. Lantak untuk neraka. Tapi rupanya ada kesan tau. 4-5 tahun lepas itu dia nak tukar sebelum itu. Tu nampak dari jauh melingkup aja tudungnya. Dari jauh. Macam dari sini ke pintu masjid tu lah. Nyongeng dia dekat, nyongeng je. Mana cikgu ni? Tengok dalam tudung. Maknanya ada kesan tak teguran saya tu? Ada, cuma lambat aja. Udah bertudung, kita dah bertudung tu, istiqamah bertudung. Alhamdulillah. Tapi yang paling terror negur orang tak bertudung ni, ada seorang sahabat saya dah meninggal dunia. Tuan-tuan berkenal. Janggutnya besar panjang apa menggali, kenal? Namanya kau tak kenal ke dia mah? Haji Sudin tak kenal? Tak kenal? Oh dia tu kalau nengok orang tak tudung, dia memang itu macam-macam musuh dia lah. Kabur betul-betul tentang orang. Sampai melejit-lejit aja mata budak tu buat. Ya? Sudahnya bertudung lagi budak tu. Ada seorang tu lagi. Action no tak tudung tu. Lawa pula tu. Dia tak tudung. Ginari dah lingkup tudung tu. Kesan daripada dakwah daripada Haji Sudin tu, kawan saya tu. Dia berani betul. Saya pun tak berani macam dia. Okey, macam mana mengubah mungkar? Atau perkara yang salah berlaku di depan mata. Mula-mula hendaklah anda menunjukkan kesalahan itu dan melarang orang yang melakukannya dengan lemah lembut. Kalau boleh kias, dikiaskan. Kalau boleh bagi apa? Poster, bagi poster. Kalau boleh bagi risalah, bagi risalah. Biar dia sedar dengan sendirinya. Itu cara lemah lembut, cara tak langsung. Dengan kata-kata yang baik serta mengingatkan hukum-hukumnya. Elok bagi risalah yang menceritakan bahawa Nabi Muhammad nabur pada anaknya, wahai anakku Fatimah. Ada ke tak pernah jumpa risalah itu? Wahai anakku Fatimah. Ini cerita orang tak tudung ni lah, yang lain banyak kemungkarannya ya. Ada pun neraka itu kebanyakannya dihuni oleh para perempuan. Ada pun satu golongan perempuan yang berada dalam neraka itu, mereka digantung rambut mereka
Dan dipakaikan kasut neraka kepada kaki mereka sehingga mendidih otak-otak mereka. Ada gambar tu, ada gambar orang tak tolong. Apa? Bagi risalah tu pada. Tu saya cakap apa-apa bagi dia jadi. Mudah-mudahan dia mau berubah. Tapi dia tak payah dah bagi dah tolong siap. Ini yang tak tolong lah. Jadi itu caranya. Dia antaranya lah. Atau tuan-tuan pun tahulah macam mana caranya yang lebih berkesan. Tapi cara lemah lembut. Moga-moga berhasil maksud ini. Tapi ingat yang mengubahnya bukan risalah, yang mengubahnya bukan kita, yang mengubahnya bukan ustaz. Siapa yang mengubah hati-hati mereka? Allah. Mudah-mudahan berdoa kita, mudah-mudahan berubah hatinya. Jika tidak berhasil, maka hendaklah anda mengingatkan pula dengan berbagai-bagai nasihat. Sama ada tulis surat ke, sampai sekarang ni ada Facebook kan. Gunakan Facebook tu untuk menyeru, supaya itu satu je maksiat ni, supaya bertuduh. Dan lain-lain boleh lah, tak semayang dan sebagainya. Mengingatkan pula dengan berbagai-bagai nasihat, mengingatkan tentang ancaman Allah Ta'ala terhadap perkara maksiat itu. Mengingatkan dengan kata-kata yang keras, mula-mula lembut, lepas tu dia keras. Ingatkan seksa orang yang tak semayang. Orang yang tak semayang, yang tak pernah semayang, nanti di akhirat nanti akan dibangkitkan Allah seperti apa? Seperti babi hitam. Macam babi hitam. Kepala je tu. Merepang je dia. Merepang tu. Lepas itu diikat kaki tangannya. Kaki tangan tu diikat dengan rantai apa? Dengan rantai neraka. Rantai tu baru disepuh dalam neraka. Apa warna yang jaganya? Rantai dah masuk neraka. Apa warnanya? Merah lah menyala. Diikat dengan rantai neraka. Lepas tu dimasukkan rantai tu ke dalam mulutnya. Dan dikeluarkan ikut apa? Ikut punggungnya. Lepas tu dia rantai semula. Lepas tu diheret daripada kuburnya sampai ke padang mahsyar. Elok fotostat kitab tu. Nama kitabnya Wasyakhul Afrah. Situ ada. Seksa bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Fotostat lah. Di mana nak fotostat? Sudah tak tahu di mana. Di mana nak fotostat? Di kampung lah. Itu bagi orang yang tak sembahyang. Yang nehin aja tu. Orang azan dia nehin aja merata-merata tekan. Kabur kan. Itu salah satu daripada maksiat yang dilakukan oleh manusia hari ini, meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Bagi tahu tentang ancaman Allah Ta'ala terhadap perkara maksiat itu. Mengingatkan dengan kata-kata yang keras, dengan memaksa dan mencela. Kalau anak-anak lagi nak pukul, dah umur 10 tahun, pukul tak sembahyang. Ada pernah muka anak umur 10 tahun tak sembahyang tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada maknanya dia sembahyang dah tu. Tapi kalau dah 10 tahun tak sembahyang, pukul. Lelaki atau perempuan, paksa. Pakai tudung, paksa pakai tudung. Dah umur 10 tahun tu. Yang tu biar akan terpongeh lagi tak tudung. Paksa. Kalau anak tu dah umur 10 tahun, anak perempuan. Anak lelaki begitu ke, paksa sembahyang. Wa adribuhum 'alaiha wa hum ashrin. Pukul mereka yang meninggalkannya setelah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madani. Dan pisahkan mereka di antara lelaki dan perempuan tu di mana? Di tempat tidur. Jangan bagi dia tidur bersama. Sudah umur 10 tahun tu. Itu cara kita mencegah kemungkaran. Jika tidak berhasil juga, maka barulah dengan menggunakan kekerasan, menggunakan tangan dan kekuatan untuk mengubah kemungkaran itu dan membetulkannya. Jadi kalau tak boleh, semua ikhtiar tak boleh, cara lembut tak boleh, cara lisan tak boleh, baru gunakan kekuasaan. Adapun pada kedua peringkat yang pertama itu, yakni mengingatkan dengan lemah lembut, kata-kata yang manis, kemudian dengan nasihat yang mengingatkan ancaman Allah Ta'ala, umumnya boleh dilakukan tanpa menemui kesukaran. Tak ada sukar, tak ada susah. Tapi payah juga nak buat. Kata pengarang ni senang. Kata pengarang ni senang, tapi bagi kita senang ke susah?
susah. Ya. Tanpa ada banyak kesukaran katanya. Orang yang mengaku tidak berkuasa, orang yang mengaku tidak berkuasa atau mendakwa lemah untuk menjalankan cara ini adalah membuat alasan yang tidak benar. Kalau dia tak lalu, aku lemah, aku sakit kepala, tak boleh bertudung, umpamanya itu alasannya lemah. Alasan yang tidak boleh diterima oleh akal manusia. Yang tidak benar waktu. Dan menguzurkan diri dengan sesuatu uzur yang tidak makbul, tidak makul. Tidak makul itu tidak diterima. Ya? Adapun pada peringkat yang ketiga, iaitu dengan kekerasan tadi, iaitu mengubah dengan kekerasan dan membetulkan dengan menggunakan tangan dan kekuatan, memang bukan semua orang yang boleh melakukannya. Orang yang boleh melakukan secara itu hanyalah orang yang benar-benar menyediakan dirinya untuk membela hak-hak Allah Ta'ala. Dia memang bersedia untuk membela hak-hak Allah Ta'ala. Itu orang yang berani. Dan berjuang dengan jiwa raganya, mati pun tahan. Orang jenis itu, berjuang dengan jiwa raganya pada jalan Allah Ta'ala. Lantaran itu ia tiada gentar apa yang akan menimpanya selagi sedang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Mati pun matilah, penjara pun penjaralah. Kerana mereka itu itu tanggungjawab mereka untuk menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Macam imam-imam mujtahid dulu, itulah Imam Hanafi itu di penjara, dia tak peduli. Dia tetap menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Ataupun jika ia menerima kuasa atau perintah dari seorang raja atau pemerintah. Kalau dia ada kuasa dari raja suruh buat, bolehlah. Bolehlah dia lakukannya. Kalau tidak, payah. Baik, kesimpulannya hendaklah seseorang itu menjalankan tugas ini dengan apa cara saja yang boleh dilaksanakannya. Apa yang dia boleh buat. Jangan tak boleh buat semua, tinggal semua. Faham ke ni? Dia tak boleh buat semua, dia tinggal semua. Itu tak boleh. Mana yang boleh buat, dia buat. Mana yang tak boleh, tak usah buat dulu. Tangguh dulu. Tapi bercita-cita untuk buat. Macam kita tak boleh nak melaksanakan hudud sekarang ni. Pasal apa? Belum lagi diluluskan aktanya. Jadi jangan tinggal semua. Jangan sembahyang pun tak ada. Jangan ke masjid pun tak ada. Jangan menutup aurat pun tak ada. Benda itu boleh kita buat tak? Boleh. Apa halangan? Jadi kita buat dulu mana yang boleh kita buat. Jangan tinggalkan semua kalau kita tak boleh buat semua. Itu prinsip dalam Islam, ya. Kesimpulannya, hendaklah seorang itu menjalankan tugas ini dengan apa cara yang boleh dilaksanakannya. Hendaklah ia sentiasa membela agamanya yang suci dan jangan sekali-kali mencari alasan-alasan yang tidak betul untuk meninggalkan tugas itu sama sekali. Kerana tidak ada jalan baginya untuk meninggalkannya. Meninggalkan sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya. Tak ada jalan. Esok depan Allah boleh jawab tak? Sebelum kita jawab dalam dunia ni mengapa alasan, mencari alasan-alasan kita tak nak menjalankan kewajipan, kita cek dulu. Tanya pada diri kita ni. Alasan kita ni esok kalau kita sebut di hadapan Allah, Allah terima ke tak? Mengapa kamu tak sembahyang? Tak boleh ya Allah, kerana saya sakit. Boleh jawab betul? Boleh jawab betul? Saya sakit saja, nyok-nyek. Boleh jawab? Apa jawab Tuhan balik? Kamu tak pernah nemukan hamba aku yang bernama Ayub. Siapa lebih penyakitnya? Ayub ke kamu? Ayub tu sikit hebat penyakitnya. Sehingga bila dia sujud, keluar ulat dari kepalanya tu. Tapi tak pernah pun lupa daripada mengingati Allah. Apa alasan kita tak nak beribadah kepada Allah? Ya Allah, aku tak sempat nak beribadah kerana aku ni kaya benar, meeting saja, kadang-kadang di New York, kadang-kadang di Tokyo, kadang-kadang di Washington, kadang-kadang di Canberra, kadang-kadang di Sydney. Asyik mesyuarat je, tak sempat nak sembahyang. Aku kaya benar kerana menguruskan harta aku. Kamu juga bagi kekayaan pada aku. Jadi aku menguruskan harta aku, tak sempat nak sembahyang. Tak sempat nak baca Quran. Tak sempat nak buat apa-apa pun. Apa yang dijawab Allah? Kamu tak pernah nengok ke hamba aku yang bernama Sulaiman.
siapa lebih kaya? Bukan Sulaiman, mantap ni tau. Nabi Sulaiman. Siapa lebih kaya? Kamu ke Sulaiman? Sulaiman tu bukan saja mempunyai harta yang banyak, tapi semua makhluk-makhluk dunia ni di bawah kekuasaannya. Burung dia boleh perintahkan, angin dia boleh perintahkan, jin dia boleh perintahkan. Pun dia tak pernah lupa daripada mengingati aku. Lagi nak jawab apa? Ya Allah, aku tak sempat nak semayang kerana aku ramai benar peminatnya, kerana aku ni handsome benar. Handsome pun benar. Ya, lawa apa benar. Asal aku keluar di kerumah dia orang, asal aku keluar di kerumah dia orang. Ya. Apa jawab Tuhan? Apa jawab Tuhan? Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Yusuf. Siapa lebih handsome, kamu ke Yusuf? Ya. Tak ada orang mengatasi kehandsoman Nabi Yusuf kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan mengatasi Nabi Yusuf, dia seiring setara dengan Nabi Yusuf. Sama-sama cantik. Tak ada dalam kitab Zanji dia kata dia tak ada mengatakan melebihi Nabi Yusuf. Dia sama cantiknya dengan Nabi Yusuf. Kerana dalam dunia ni tidak ada manusia yang melebihi Nabi Muhammad. Sama tak apa, lebih tak boleh. Jadi Nabi Yusuf ni orang yang paling cantik, sehingga mak angkatnya sendiri pun tergoda dengannya. Dikuncinya pintu dari dalam, lalu memanggil wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Haytalak tu panggilan yang sangat apa? Sangat berahi. Udah haytalak macam itulah agak. Cakap Arab tu. Cakap Melayu ni macam mana agaknya? Macam mana cakap Melayu ni agaknya? Marilah agaknya lah. Ya. Kalau kita panggil apa tu macam mana agaknya? Dipanggil apa tu? Abang Kamal. Kata tak? Pelantin biar tu. Tapi Yusuf tergoda ke tak? Dapat mempertahankan imannya. Apa katanya? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah. Jadi pun Nabi Yusuf begitu punya cantik, begitu punya handsome, begitu punya lawa, tapi tak pernah juga lupa daripada mengingati Allah. Ya, kita apa alasan? Siapa secantik Nabi Yusuf? Angkat tangan. Ada? Lagi apa? Aku tak sempat nak beribadat pada kamu, kata kita tu, ya. Kerana aku ni miskin benar. Ya, aku sentiasa nak bekerja, sentiasa nak mencari rezeki. Aku nak tanggung anak bini aku, tak sempat nak sembahyang, tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak ngaji, tak sempat nak buat apa pun. Kerana aku terlalu miskin, terlalu dhaif hidup aku. Aku duduk pun di tempat di rumah-rumah setinggan. Apa jawab Allah? Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Isa? Siapa lebih apa kenana? Kamu ke Isa? Isa tu apa? Tak ada. Yang ada dia tiga aja. Yang pertama tiko semayang, itu ada. Yang kedua dia ada apa? Cerik untuk mengambil uduk. Yang ketiga sugi untuk menggosok giginya. Itu aja dia, lain tak ada. Itu Nabi Isa. Pun tak pernah lupa juga daripada mengingati aku, kata Allah. Tapi kita apa nak jawab? Apa nak jawab? Lagi nak banding dengan siapa lagi? Apa alasan kita lagi? Begitulah di hadapan Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita bagi alasan mengapa kita tak mengerjakan sesuatu ibadat tu, tanya dulu diri kita tu. Esok aku jawab opini diterima Tuhan ke tak? Ini kadang-kadang macam-macam. Ngapa tak datang ngaji malam? Nantu balik. Alasannya apa? Nantu balik. Agaknya dia adabnya menantu dia. Menantu dia. Menantu dia. Kau balik ya. Begitu kan? Ada dah orang bagi alasan begitu. Saya dah hutang ajar ni tahu. Ramai ya. Tanya esok, Allah terima ke tak alasan seperti itu? Dah. Okey. Jadi tidak ada apa alasan. Hanya alasan-alasan itu tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada jalan baginya untuk meninggalkan sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya. Hari ini banyak orang mempertikaikan hukum Allah.
Ya, riba tu penting. Akhir zaman ni kita perlukan riba kerana kita nak beli rumah, kita nak beli toko, kita nak beli harta. Kalau riba tu diharamkan, ke mana kita nak beli harta? Macam mana nak pakai toko? Macam mana nak beli rumah? Orang kafir aja lah yang apanya. Boleh kita jawab apa itu dengan Allah tu? Tak boleh. Allah dah sebut dalam Quran, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, begitu juga. Kenapa kamu tak tutup? How can lah? Malaysia is a hot country. How can you ask me to tutup? Boleh jawab betul tu? Ya? Mana lebih panas? Malaysia ke negara Arab? Negara Arab lagi panas. Tapi bila turun ayat nyuruh menutup aurat tu, habis langsir tu. Dia gunting memang untuk jadi tulung kepala tau. Habis. Segala selimut-selimut habis dijadikan mereka alat untuk menutup aurat mereka. Kerja-kerja itu on the spot mereka lakukan. Begitulah mereka itu. Karena orang yang beriman tu, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu apabila diseru mereka kepada Allah dan Rasulnya bagi melaksanakan perintah-perintahnya, bahawasanya mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ikut. Kami dengar, kami patuh. Tak ada kami dengar nanti fikir dulu sesuai ke tak dengan logik akal. Tak ada. Sama ada logik atau tak logik. Kena ikut perintah Allah Ta'ala. Memang setengah hukum tu bukannya logik pun. Ya, kalau kita fikir dengan logik akal, macam-macam tak logik pun. Kenapa Allah haramkan makan babi? Sedangkan babi itu banyak tak gunanya untuk manusia? Banyak ke tak banyak gunanya babi itu untuk manusia? Punyalah banyaknya. Ya, the animal is very useful to human beings. Any objection? No objection. Memang berguna babi tu. Dagingnya berguna, tulangnya berguna, lemaknya berguna. Lagi? Kulitnya berguna, perutnya berguna. Lagi? Bulunya pun berguna. Sikit banyak kegunaannya. Dagingnya tu kalau buat Maulidur Rasul, ya Allah. Berminyak-minyak macam makan. Tapi Allah haramkan apa? Jangan tanya. Don't ask, simply follow. Karena Allah yang menentukannya. Ya, Allah yang menjadikannya. Allah kata haram tu. Rupa-rupanya ada hikmah Allah haramkan babi tu. Ya. Rupanya babi itu boleh menyebabkan penyakit yang berbahaya. Apa penyakitnya? JE. JE tu apa? JE tu apa? JE ya. JE tu apa? Japanese Japanese encephalitis. Japanese encephalitis. Dulu saya hafal tu, sudah lupa balik. Untuk Jepun punya encephalitis. Itu dia penyakit yang didatangkan oleh babi tu. Dulu masa mula-mula tu seminggu ngapai tu Japanese encephalitis. Kita dah lupa balik. Itulah dia. Banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Kita ikut aja lah. Sedangkan dagingnya boleh buat lauk, tulangnya boleh buat apa? Tulangnya boleh buat apa? Buat sup. Sup apa? Sup apa? Salah, bukan sup tulang. Sup apa? Sup gearbox. Pandai. Ya, sup gearbox. Lagi, perutnya boleh buat apa? Perutnya boleh buat apa? Sate betul lagi. Ada lagi apa guna perut tu? Kabung. Boleh buat apa? Boleh buat sausage. Tahu apa sausage? Dalam tu boleh buat fish cake, fish board, bubur dalam kulit perut babi tu. Ya. Lagi? Lemaknya boleh buat apa? Lemaknya boleh buat apa? Boleh buat gelatin. Gelatin apa gunanya? Apa guna gelatin? Buat ubat gigi boleh. Lagi? Buat shampoo boleh. Lagi? Buat minyak rambut boleh. Buat pengawet boleh. Itu gelatin babi tu. Dan gelatin yang paling murah dan paling banyak dalam pasaran ialah gelatin daripada daging babi.
Tapi Allah haramkan juga. Ngapa? Kulitnya guna tak? Apa guna kulit babi? Boleh buat kasut, boleh buat dompet, boleh buat beg. Itu kulit babi. Lagi? Kulitnya. Lagi apa? Bulunya? Bulunya boleh buat berus. Berus apa? Berus cat pun boleh. Berus budak sekolah pun boleh. Kalau nak ngecat masjid ni boleh lah cari berus babi tu cat. Tapi begitu banyak gunanya Allah haramkan juga. Jangan tanya, ikut sahaja. Simply follow. Allah kata haram. Jangan kita mempertikaikan hukum-hukum Allah. Walaupun kalau kita kita fikirkan dari segi logik macam tak logik, tapi ada logiknya. Kita tak tahu apa hikmahnya. Okey. Kemudian tengok dia punya detail. Menyeru berbuat baik dengan lemah lembut. Ketahuilah bahawasanya menyeru orang supaya berbuat baik dan melarang berbuat jahat dengan berlemah lembut melahirkan belas kasihan. Serta melahirkan belas kasihan adalah suatu cara yang amat berkesan sekali. Orang buat jahat balas dengan apa? Balas dengan kebaikan. Itu perintah Nabi tu. Ahsin ila man asa'a ilaik, kata Nabi. Buat baik kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada kamu. Begitu juga menyeru manusia kena lemah lembut atas dasar belas kasihan. Nak kasihan dengan dia tu, melahirkan belas kasihan adalah satu cara yang amat berkesan sekali. Hendaklah anda berpegang teguh dengan prinsip ini dan jangan menyimpang daripadanya selama anda mengharapkan sesuatu manfaat dan seruan itu hingga suatu maksud yang boleh tercapai. Sehingga suatu maksud itu boleh tercapai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka narrafu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Artinya tidak pernah terdapat sifat belas kasihan di dalam sesuatu perkara melainkan ia memperelokkannya, dan tidak pernah sifat itu dicabut dari sesuatu perkara melainkan ia menjelitkan. Kalau kita lemah lembut tak pernah jadi keburukan, tak pernah jadi permusuhan kalau kita lemah lembut. Tapi kalau kita kasar, dia boleh menyebabkan kemarahan orang yang kita tegur tu, boleh menyebabkan permusuhan dan sebagainya. Menjelitkan tu apa? Mengejikan. Dalam satu riwayat yang lain tersebut, annahu la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa rafiqun bi ya'mur bih wa rafiqun fima yanha anhu. Bahwasanya tiada seseorang yang menyuruh berbuat baik dan melarang membuat kejahatan. Menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, melainkan ia berlemah lembut terhadap apa yang ia suruh, dan berlemah lembut terhadap apa yang ia larang. Itu yang lebih baik. Bila suruh lemah lembut. Kalau kita nyuruh orang dengan lemah lembut, orang tahu tak? Orang tu senang menerimanya. Tolong ambilkan saya tu, lemah lembut. Kalau kasar, tolong ambil kayu tu. Tak ada tolong, ambil kayu untuk aku. Kau ingat aku kuli kamu kan? Itu kalau kasar. Kalau lemah lembut, dia akan pergi, insyaAllah. Tolong ya, saya teringin ke pertolongan awak. Tolong ambilkan saya sebelah ayu. Macam? Lekas je dia. Seronok je dia melakukannya. Begitulah kita menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita ngajak orang sembahyang, jom kita sembahyang. Mari kita ke masjid. Mari kita mengaji. Mari kita sama-sama baca Quran. Lembut je. Tapi yang mengubah hatinya Allah Ta'ala, bukan kita ya. Tapi itu cara yang diajar oleh Allah Ta'ala. Seterusnya, seseorang yang menyuruh itu hendaklah ia memulakan dirinya sendiri terhadap apa yang ia suruh. Apa artinya? Buat dulu. Kita buat dulu baru nyuruh orang.
Begitu juga kita melarang orang, kita tinggalkan dulu, baru kita larang orang lain daripada membuat sesuatu itu. Nabi pernah dah saya cerita aku di sini, lantak dah ulang kali. Tapi tak nak dengar, tutup telinga dan telinga dengan jari. Nabi pernah ditanya seorang bapa tentang anaknya, anak itu sakit mata. Ya Rasulullah, anak saya ni dah sakit mata. Apa ubatnya? Kata dia nanya Rasulullah. Rasulullah tengok budak tu. Lepas tu apa kata Nabi? Datanglah minggu depan. Minggu depan aku kabarkan ubatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu depannya datanglah dia lagi, bawa anaknya tu. Masih lagi sakit mata. Tak baik lagi sakit matanya. Ya Rasulullah, minggu sudah kamu janji nak ngabar pada aku ubat sakit mata anak aku ni. Apa ubatnya? Sekarang dah cukup seminggu dah. Rasulullah tengok lagi. Senyum Rasulullah. Kamu jangan bagi dia makan benda-benda manis. Kerana sakit mata tu, di kalangan orang Arab ni tak boleh makan benda-benda manis. Payah nak baik. Biar makan benda yang tak manis. Jadi apa khabar adik ayah budak tadi? Kalau itulah dia jawab ubatnya, ya Rasulullah, apa yang teruk seminggu nak ngabarkan? Kabarlah pada ketika itu dah baik dah penyakit anak aku ni, katanya. Jawab Nabi apa? Aku masa itu tak boleh nak ngabarkan kamu jangan makan manis. Pasal aku baru lepas makan tamar pada ketika itu. Artinya ayo liu aku masih manis lagi masa itu. Macam mana aku nak ngabar kepada anak kamu jangan makan manis? Hari ni aku puasa. Aku ingat janji aku tu. Aku puasa, aku tak makan apa-apa lagi. Ayo liu aku pahit lagi. Itu aku suruh jangan makan manis. Itu dia Rasulullah. Bila dia larang orang, dia dulu meninggalkan. Dia nyuruh orang, dia buat dulu. Bukan macam kita nyuruh anak pergi ke masjid, mat, kata. Dia ni je duduk bawah rumah merokok, pul. Ada tak ibu-ibu ngantar anak ke tadika? Ada tak? Ibu-ibu ngantar anak ke tadika, anak tu dipakaikannya tudung, ibunya terpongi. Ada ke tak? Ada ke tak ada? Tadika Islam tu. Anaknya dipakaikannya tudung, ibunya terpongi aja kepala. Maknanya apa? Dia nyuruh anaknya menutup aurat, sedang dia sendiri tak menutup aurat. Esok ditanya Tuhan, apa nak jawab? Lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah. Ngapa kamu menyuruh orang buat sedangkan kamu lupa pada diri kamu? Kamu tak buat, kamu nyuruh orang buat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, kata Allah tanya, ya. Apakah kamu menyeru manusia membuat kebajikan tetapi kamu lupakan diri kamu sedangkan kamu membaca kitab? Afala ta'qilun. Apakah kamu ni tak berakal, kata Allah tanya. Kamu ni tak berakal ke? Nyuruh orang je. Nyuruh orang, melarang orang supaya berhalwat di tempat-tempat yang sunyi. Tapi dia yang buat bangku di tengah-tengah sunyi tu. Di taman-taman siapa yang buat bangku tu? Di taman-taman bunga siapa yang buat bangku? Dia lah. Lepas tu orang berhalwat tangkap dia pula. Lepas tu disuruh lah, ini tempat berhalwat betul. Pasal apa? Dia yang buatnya. Maknanya dia menggalakkan orang melakukan maksiat tu. Dan sebagainya. Kita patutnya bila kita mencegah sesuatu tu, bukan saja tegahan tu saja, tapi cara nak apa tu ya. Mesti dicegah daripada cara itu. Jangan bagi kesempatan mereka nak melakukan maksiat itu. Baru boleh. Ini dianjurkan syuh heboh. Bila dianjurkan syuh heboh macam berlakulah ya. Dia bawa bas free pula tu. Dari Gopeng boleh pergi Kepoh di dataran Ipoh. Itulah di BI tu ya. Bas Gopeng pergi Sungai Tik pergi, Kota Baru pergi, Gunung Mesa pergi, Jeram pergi. Balik udah tak ada bas. Pergi aja dia hantarnya bas free tu. Balik tak ada. Di mana dia bercerah? Di mana dia bercerah? Di situlah. Dia dekat Padang Sultan Abdul Jalil tu, tahu Padang Jalil? Kau tak tahu dia main Padang Abdul Jalil?
Dia tak tahu kepoh ni. Di mana tidurnya? Dia dekat apa tu DBI tu, itu tidur. Ya. Lelaki perempuan bersama-sama aja tu tidur. Berderet-deret gitu ya. Esok pagi je tu budak-budak DBI jenuh mutik stokin. Tahu bukan stokin? Bukan stokin kaki. Stokin lain. Tahu-tahu idak-idak lah. Pasal apa? Mereka menganjurkan upacara, menggalakkan orang untuk melakukan maksiat. Sebab itu berlaku maksiat hari ini. Tak terbendung maksiat. Kenapa? Kita tidak ada usaha pencegahannya, tak ada. Tak ada. Nakalum minallah tu tak ada. Pencegahan daripada Allah tak ada. Kita menggalakkan maksiat. Baik. Mana kita ni? Seterusnya seseorang yang menyuruh itu hendaklah ia memulakan dirinya sendiri terhadap apa yang ia suruh. Begitu pula terhadap apa yang ia larang. Yang dia larang, dia nak tinggalkan dulu apa yang dilarang tu, baru dia boleh nyuruh orang lain jangan buat. Ini nyuruh anak, janganlah kamu merokok ke tengah buat pada anak dia. Pui. Nak ke anaknya dengar? Anak tu kalau jenis yang apalah yang jawab apa katanya? Abah aku merokok ni. Nak melarang saya merokok ni. Sebelum kita larang seseorang tu, kita sendiri tinggalkan maksiat itu. Begitu juga yang dilarang. Begitu pula terhadap apa yang ia larang, hendaklah ia menjadi orang yang pertama menjauhinya. Sebab itu orang hormat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sehingga kagum utusan daripada Rom tu. Ada 2 utusan daripada Rom. Nak meresik, nak mencari rahsia. 007 dari Rom tahu. James Bond dari Rom, 2 orang. Mereka nak mencari rahsia Umar. Apa rahsia Umar ni sehingga rakyatnya semua patuh kepada arahan Umar. Carilah nama. Ditanya nama tentera Islam situ. Mana Umar? Kami nak jumpa dengan dia. Tengoknya. Tunjuk nama ada satu orang tengah baring bawah pokok yang dah tumbang. Baring atas pasyok. Tahu ke pasyok? Tak tahu? Sembah tahu? Baring atas sembah. Tak tahu pasyok sembah. Tak tahu sembah pasyok. Tak tahu dua-dua tak lah. Baring atas sembah. Tengok semut buat apa ni, berjujur-jujur di badannya tu. Di apa di urung di semut tu. Inilah dia orangnya, kata dia ngabur pada utusan Rom tu. Kamu jangan nipu aku nak jumpa dengan Khalifah Umar. Masa tu dia jadi Khalifah dah. Aku bukan nak jumpa dengan orang ini. Inilah dia Khalifah Umar. Jangan kamu merepek. Aku tak percaya. Tengah bertengkar tu. Maka jaga Umar. Dia pun pergi bertanyalah kepada 2 orang tadi, 2 orang utusan Rom tu. Apa yang heboh ni? Kata. Ini kata utusan Rom tu. Kata dia kamu ni Umar kata. Aku nak jumpa dengan Umar Khalifah, bukannya macam kamu ni kata. Akulah Umar katanya. Terkejut orang kedua-dua kata. Kamu Umar? Kata. Umar pun pandai orang pembaca tu. Kata. Akulah Umar kata. Kami datang ni kata utusan dari Rom tu. Kami datang ni nak mencari rahsia. Apa rahsia Umar ni sehingga rakyatnya begitu taat kepada dia. Apa yang diperintah segera dilaksanakan oleh mereka. Apa yang dilarang semua tidak mengerjakannya. Itu Umar tu. Macam mana mereka boleh patuh 100% kepada kamu? Jawab Umar, aku ni katanya, bila aku mengeluarkan satu-satu arahan, aku buat dulu. Barulah aku keluarkan arahan. Dan bila aku mengeluarkan satu larangan, aku tinggalkan dulu. Sebab itu rakyat aku sangat kagum dengan aku. Sangat patuh kepada aku. Apa yang aku suruh, aku buat dulu. Baru aku suruh orang. Dan apa yang aku larang, aku tinggalkan dulu. Barulah aku larang sesuatu perkara itu. Iya ke? Kata dia apa ni? Kata dia putusan dari Rom tu. Kata dia. Pandai juga dia. Aja ya kata. Baliklah utusan tu. Pasal apa? Terlalu berbeza dengan pembesar Rom pada ketika itu. Pembesar Rom tu Kaisar tu kalau nak jumpa dengan dia 18 tapis baru dapat.
Mula jumpa orang ni, jumpa orang ni, jumpa orang ni, jumpa orang ni. Berapa tapis? 18 tapisan baru boleh jumpa dengan dia. Umar baring depan orang ramai. Ya, baring dia tak pasyur Allah, tak sembah baringnya. Siapa-siapa pun boleh jumpa, tak ada halangan, tak ada sekatan. Begitulah bezanya antara pemerintah Islam dengan pemerintah kafir. Okey. Itu sebabnya senang nak menyuruh orang kalau kita buat dulu. Hal ini perlu supaya suruhan dan larangannya itu meninggalkan kesan di hati orang yang diserunya itu, supaya dia berkesan. Itu penting tu ya. Sebab terdapat ancaman yang keras terhadap sesiapa yang menyuruh berbuat baik, tetapi ia sendiri tidak mengerjakannya, sedangkan ia melarang. Sedang ia melarang berbuat jahat padahal ia mengerjakannya. Itu ancaman. Allah ancam. Apa kata Allah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Apa katanya? Sangatlah besar kemurkaan Allah. Marah benar Tuhan bagi mereka-mereka yang hanya menyeru tetapi tidak membuat dalam kehidupan dia. Marah benar Tuhan. Kabura tu apa? Besar, sangatlah besar. Kabura maqtan. Maqtan itu kebencian Allah bagi mereka-mereka yang hanya menyeru tapi tidak berbuat. Ya, sebab tu apa yang kita suruh kita buat dulu. Tuan-tuan yang jadi ketua, dia buat dulu. Nak nyuruh orang jadi pemurah, dia kena ikut. Mau kan? Boleh kan? Tak boleh. Kalau nak nyuruh orang jadi pemurah, dia dulu pemurah. Nyuruh orang bertawaduk, dia bertawaduk. Tapi dia sombong nyuruh orang tawaduk, mana maunya? Lebih-lebih orang yang menjadi ketua-ketua jabatan, orang menjadi ustaz-ustaz, dia kena dulu tahu. Nak tunjukkan contohnya, baru dia orang lain boleh ikut. Sebab itu kalau ketua, kalau ustaz melakukan dosa kecil, bagi ustaz tu dosa apa? Dosa apa? Dosa besar. Ya. Kalau tuan-tuan nampaklah Ustaz Ibrahim dari kampung tu jogging pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar tu? Dosa besar. Sebab apa? Sebab dia atau ustaz kenapa pula dosa besar? Kenapa? Sebab dia jadi contoh pada orang ramai. Ya? Kenapa kamu pakai seluar pendek? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Ustaz pun seluar pendek. Tengok Ustaz Ibrahim. Ini gambar. Tunjuk gambar pula tu. Jadi dosa besar. Bagi dia seorang je, bagi orang lain dosa kecil. Bagi dia dosa besar. Kenapa? Kerana dia orang yang menjadi ikutan, orang yang menjadi contoh. Ya. Sebab itu tuan-tuan, perempuan yang jadi ustaz, jadi ustazah kena jaga. Kena jaga, ya. Makan jaga, akhlak jaga, percakapan kena jaga. Kerana kita ni kadang-kadang jadi ceromen. Tahu ceromen? Ceromen apa? Diperhatikan dia orang. Orang perhatikan kita. Imam serupa tu. Ustaz ke, imam ke, pengulu ke, ketua kampung ke, ketua cawangan ke. Asalkan dia jadi taraf pemimpin. Kena jaga betul-betul. Kadang-kadang tu dia jamu makan. Ustaz tu jamu makan. Boleh kau sabar tu ambil nasi tu lama kat tengah sambal molek. Boleh kan? Boleh kan? Mana apa ustaz makan? Kena tertib dah. Ya. Kalau ndak lagi tambah lagi ustaz. Udah cukup. Padahal ndak lagi tu tau. Itu kalau dia jadi ustaz kena jaga tau. Lagi satu tu, kalau kita tak berkenan pun jangan kata yang sebab itu. Tuan-tuan, saya pernah mengalami tau. Saya puasa hari itu, pergi ngajar satu surau. Sebelum ngajar tu nak makan apa, nak buka, tak ada benda bawa dari rumah. Pergi ke kedai beli roti nan. Tahu ke roti nan? Roti lan payan. Berbuka dengan roti nan. Ngajarlah. Udah lepas ngajar tu dijamu lah. Tahu apa jamu dia meh? Roti nan. Padahal sebelum itu tak pernah dia main jamu roti nan pun. Itu kali pertama. Itu Allah nak tunjukkan kebesarannya. Bila aku buat, bila aku ndak, tak ada siapa yang boleh menghalang. Roti nan ni jamu dia mah. Saya baru lepas makan roti nan. Takkan ada kabur. Aku tadi buka roti nan dia tak ada kabur tu. Makan juga dah lantak lah.
Lalu makan banyak, tak lalu makan sikit. Kuah kambing, benar pandai punya. Tu dia. Jadi kena redha. Ya, pernah sekali. Ini cerita ajalah. Pernah sekali saya mengetuai satu rombongan tahlil ke rumah satu orang besar. Tak tahu saya sebut dah siapa-siapa. Ada orang besar di Ipoh tu. Tahlil lah kami. Tahlil baca doa. Dijamu dia malah 40 orang pergi tahu. Dia main di ujung sana tu. Jangan cakap lah ngap. Saya ni duduk depan tuan rumah tu. Dia sana, saya sini. Mana kopi saya makan? Hati pun memang geram tengok dia main di ujung tu. Ngap, ya. Makanlah ustaz, jangan segan. Yalah, makanlah ni kita. Itu kalau dia. Itu ingat senang kena jadi ustaz dia. Ya. Payah. Tak boleh tunjukkan kelojor, tak boleh tunjukkan tamaknya, tak boleh tunjukkan yang buruk, tak boleh tunjukkan. Sebab tu ketika orang azan jangan bergelam tutup imam ya bila ada orang azan. Ini tu imam model. Jangan orang tengah azan dia mengelewar lagi di luar tu. Segera jaga status masing-masing ya. Pasal kita ni yang sudah jadi pemimpin ni adalah sebagai cermin kepada masyarakat. Masyarakat tengok kita. Ya. Kalau waktu Jumaat orang dah baca khutbah, tok imam ngelewar lagi naik motor, macam apa kata orang? Tok imam pun tak semayang, daripada hadis semayang tu. Mungkin dia masih itu dia sudah jamak ya, mana tahu? Atau nak jamak. Dia musafir, mana tahu? Sebab tu kalau pakai jubah, pakai serban waktu Jumaat, jaga baik. Ya. Jangan mengelewar je tak semayang orang tengah azan, orang tengah baca khutbah. Takut jadi timbul fitnah. Berdosa orang kerana kita. Kerana orang salah sangka dengan kita, dia pula berdosa. Okey, sudah baca. Ya. Kalau ia tidak mampu, maka tiadalah salah jika ia menyuruh dan melarang meskipun ia sendiri tiada melakukannya seperti apa yang disuruhnya. Kalau betul-betul tak mampu, tak salah dah. Tak ada salah. Tapi kalau mampu kena buat dulu, baru kita nyuruh orang. Bandingannya ialah seperti seorang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya dan tiada mengajarkannya kepada orang lain adalah lebih rendah darjatnya dan lebih berat siksanya daripada orang yang berilmu tetapi tiada mengamalkan ilmunya. Ya. Dia ngajar orang tapi dia tak buat, itu lebih berat dosanya. Ngajar orang, nyuruh orang buat tapi dia tak buat, itu lebih besar dosanya daripada orang yang alim tapi tak amalkan ilmunya. Tapi tak ada nyuruh orang pun, dia tak amalkan ilmu. Jangan jadi orang itu pun ya. Jangan jadi orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Apa kata Ibn Ruslan? Fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabum min qabli abidil wasal. Ya. Orang yang alim dengan ilmunya tetapi tidak diamalkannya, orang itu lebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Orang nyembah berhala itu memang diazab. Tapi postpone dulu. Orang, kamu tunggu dulu, aku nak mati orang alim itu dulu, kata-kata di malaikat. Tahu? Kamu tunggu kejap. Kamu tunggu sana. Aku nak melumpuh orang alim dulu. Pasal apa? Pasal dia banyak ilmu tapi tidak amal. Lebih-lebih lagi dia nyuruh orang tak buat, lagi teruk dosanya. Lagi apa? Lagi parah. Lagi banyak siksanya dinanti oleh Allah Taala. Baik. Habis itu. Wallahu a'lam. Jangan mengabaikan agama. Itu akan datang kita baca ya, insya-Allah. Jangan mengabaikan agama. Jangan buat apa-apa sampai tak semayang. Jangan apa-apa, jangan sampai agama tercela dan sebagainya. Itu akan datang kita baca insya-Allah. Baik, lepas ini kita ada program lagi, iaitu kita tahlil. Ya. So tonight there will be no questions and answers. Keep your questions until next year. Ya. Bukan next month, next year. Betul apa ya? Until next year. Jadi kita tahlil malam ni untuk Allah yarham, Allah yarhamhu, Allah yarhamha ya. Orang-orang yang sini. Yang pertama Abdul Ghani, ya, Allah yarham Abdul Ghani bin Mai Salamah. Abdul Ghani bin Mai Salamah. Ini Cikgu Ghani ni kakak saya lah. Ya, betul. Yang kedua Zulaikha
binti Rajmah. Yang ketiga Nur Hanim binti Zulekha. Yang keempat Syahrizan bin Zulekha. Syah tu, mana Syah? Anak Terugani tu, Syah tu, yang badan besar tinggi tu. Dah meninggal dah. Ya, mudah-mudahan mereka ini dicucuri rahmat dan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang dapat syurga Allah, Jannatun Na'im dan lain-lain lagi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.